Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Kita pada muka surat 162 muka surat 162. Okey, 102. Termasuk daripada sunnah juga adalah mendoakan keredaan buat keredaan Allah Ta'ala buat para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibu-ibu bagi orang-orang beriman yang suci dan bebas daripada segala keburukan. Isteri baginda yang paling mulia ialah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah As-Siddiqah binti Al-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yang telah dibebaskan oleh Allah dalam kitabnya daripada tuduhan keji orang munafik. Beliau ini Aisyah radhiyallahu anha ialah isteri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Siapa yang melemparkan tuduhan kepada beliau sedangkan Allah telah membebaskan beliau daripadanya, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Baik, di sini kalau dalam syarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala disebut tajuk huquq zaujatin Nabi SAW, hak-hak para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Di sini suka diingatkan apabila disebut nama Nabi SAW maka kita wajib, ya, bukan sunat, wajib kita berselawat ke atas Nabi. Ini saya ingatkan kepada para pelajar sekalian, selalu diingatkan kerana kadang-kadang kita lalai, terlupa kan. Apabila disebut nama Nabi SAW, kita pun sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itu adab kita apabila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, abkhalun nasi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, atau kama qala Nabi SAW, sebakhil-bakhil manusia paling kedekut ialah orang yang apabila disebut nama aku di hadapannya dia tidak berselawat ke atasku. Jadi ini manusia paling bakhil. Jadi dosa lah kita, berdosa kalau kita tidak berselawat. Sebab larangan, sebab bakhil tu satu dosa kan. Bakhil ni adalah satu dosa, sifat kedekut tu kan. Jadi maknanya sifat yang tercela. Jadi kita kena selawat lah. Baik, saya ingatkan itu satu ulangan pelajaran lah kepada kita semua kan. Kerana kita ni ialah manusia, kadang-kadang terlupa, terleka, terlalai kan. Diingatkan. Baik, para isteri Nabi SAW, iaitu isterinya di dunia dan juga di akhirat, dan mereka juga merupakan ibu bagi orang-orang beriman. Mana haram bagi sesiapa saja untuk mengahwini para isteri Nabi SAW selepas kewafatan Nabi SAW. Dan mereka ini mempunyai kehormatan dan keagungan yang layak dengan mereka lah, kan? Sebagai para isteri kepada penyudah para Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin di sini rahimahullah, fahunna min ahli baitihi tahirat mutahhirat tayyibat mutayyibat bariat mubarraat min kulli su'in. Mereka adalah para isteri Nabi SAW ataupun keluarga ataupun ahli rumah Nabi SAW yang suci, kan, lagi disucikan. Mereka suci dan Allah Ta'ala menyucikan mereka. Mereka yang baik dan Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai wanita-wanita yang baik, yang mereka itu berlepas diri daripada segala keburukan, dan mereka itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada segala keburukan dan kekejian pada maruah dan harga diri mereka, kan? Jadi fatayyibat, maka orang wanita yang baik ini kita kena maklumlah bahawa wanita-wanita yang baik itu untuk para lelaki yang baik, dan para lelaki yang baik untuk para wanita yang baik. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in. Baik. Di sini Syekh disebut isteri-isteri Nabi SAW yang bila Nabi SAW wafat mereka masih hidup lah, mereka masih hidup dan mereka masih isteri Nabi SAW. Itu yang pertamanya. Baik, yang zaujatuhu, para isteri Nabi SAW yang mereka berpisah dengan Nabi SAW dengan kematian ataupun kewafatan. Jadi isteri Nabi SAW yang pertama wafat siapa? Itu Khadijah binti Khuwailid, kan? Khadijah ni adalah ibu kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya lah, yang 7 orang tu kan. Dia selain daripada Ibrahim, kan? Ibrahim adalah yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas
apa nama, dua isterinya yang pertama kan. Apa namanya, Ibrahim. Okey, Khadijah dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Khadijah itu pernah berkahwin lah dan jadi janda, pernah berkahwin 2 kali lah dengan suami yang pertama iaitu Atiq bin Abid. Atiq bin Abid itu bekas suami Khadijah yang pertama. Kemudian suami Khadijah, bekas suami Khadijah yang kedua iaitu Abu Halah At-Tamimi. Ya. Okey. Jadi maknanya Nabi SAW adalah yang ketiga lah. Ya, yang ketiga suami kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah radhiyallahu anha melahirkan semua anak-anak Nabi SAW yang 7 orang tu kan. Okey. Dan ketika hayat Khadijah ketika masih apa nama hidup, Khadijah radhiyallahu anha masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkahwin lah semasa hayat Khadijah. Okey. Sehinggalah Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun yang ke-10 Hijriyah. Mana selepas setahun yang ke-10 selepas perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Nabi diutus sebagai rasul, barulah Khadijah radhiyallahu anha diwafatkan oleh Allah Taala. Kan? Sebelum Nabi SAW naik ke langit lah, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Jadi mana ingat bahawa Khadijah wafat pada tahun yang ke-10 kenabian. Okey ya. Mungkin bagi para pelajar di sini akan kalau sekolah maknanya berkenan, mungkin sekolah boleh buat peperiksaan ujian ataupun peperiksaan bagi subjek ni lah. Kan? Sebab kita nak tahu tahap kebolehan kita, kemampuan kita dalam menguasai ilmu itu, maknanya dengan ikhtibar ataupun imtihan ataupun ujian lah. Ujian lah, bahasa kita dia panggil ujian. Okey, maknanya Ustaz Amy boleh berusaha kan untuk buat soalan-soalan yang sesuai dengan apa nama level para pelajar di Darul Hazam ni lah. Okey. Jadi mana kita boleh tanya. Jadi di antara soalan-soalan tu mungkin boleh tulis soalan supaya para pelajar menghafal jawapan dia. Isteri Nabi SAW yang pertama siapa nama dia, kan? Jadi bilakah isteri Nabi SAW itu wafat, kan? Gitu mana ini boleh jadi soalan ya. Jadi supaya apa? Supaya kamu boleh tahu, oh, isteri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu anha yang pertama itu wafat pada tahun 10 kenabian, bukan 10 hijrah. 10 hijrah selepas hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun yang ke-10 ataupun ke-11 Hijriah. Okey. Gitu. Itu kena tahulah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin kita lagi rahimahullah. Kemudian yang keduanya isteri Nabi SAW siapa? Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kan? Yang mana Aisyah telah diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam mimpinya sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Ya? 2 kali ataupun 3 kali diperlihatkan Aisyah dalam mimpi Nabi SAW. Inilah dia, hadhihi imra'atuka fa'aqin 'alaiha. Fa'aqada 'alaiha. Maksudnya inilah dia isteri engkau. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah benar. Inilah isteri engkau. Okay? Dan Nabi SAW mengahwini Aisyah ketika umur Aisyah 6 tahun ya, di Mekah. Di Mekah 6 tahun. Dan Nabi SAW bersama dengan Aisyah pada umur Aisyah 9 tahun. Okey? 9 tahun. Jadi Nabi SAW kahwin dengan dia umur dia 6 tahun. Kemudian Nabi SAW bersama Aisyah, tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha, umur Aisyah 9 tahun. Kemudian Aisyah wafat pada tahun yang ke-58 Hijriyah. Okey, 58 Hijrah. Ini yang kedua, isteri Nabi SAW yang kedua Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Kemudian yang ketiganya isteri Nabi SAW bernama Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah radhiyallahu anha. Okey. Tazawwajaha, kan? Dan Nabi SAW mengahwini Saudah ni selepas suaminya yang Muslim. Suami dia nak masuk Islam lah. Kan?
yang wafat. Suami dia meninggal dunia lah, suami Saudah binti Zam'ah ini radhiyallahu anha meninggal dunia dalam keadaan itu orang Muslim lah, kan? Yang bernama As-Sakran bin Amru, kan? Saudara kepada Suhail bin Amr. Yang mana Saudah ni meninggal di akhir zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum pada tahun yang ke-54 Hijriyah, 54 tahun selepas Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah. Jadi mana Saudah meninggal di sana lah. Maknanya 4 tahun sebelum wafatnya Aisyah. 4 tahun sebelum wafat Aisyah. Jadi tahun 58 tadi Aisyah wafat kan. Jadi Saudah bin Zam'ah Al-Amiriyah dia wafat pada tahun yang ke-54 Hijriyah. Yang ketiganya radhiyallahu anha. Kemudian yang keempatnya isteri Nabi SAW bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas suami kepada bekas suami Hafsah tadi yang bernama suami dia Muslim, Khunais bin Hudzafah yang dibunuh pada perang Uhud. Okey, menantu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nama Khunais bin Hudzafah yang terbunuh pada perang Uhud, iaitu pada tahun, dan dia Hafsah ni meninggal pada tahun 41 Hijriyah. Okey, 41 Hijrah, mana dia meninggal sebelum Aisyah banyak tahun lah, kan? Jadi Aisyah meninggal tahun 58, kan? Saudah tadi meninggal pada tahun 54. Yang ni dia meninggal dulu lagi, iaitu 41 tahun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian isteri Nabi sallallahu yang kelima Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah Ummul Masakin. Okey. Maknanya dia ni Zainab binti Khuzaimah ni terkenal sebagai ibu orang-orang miskin, ya. Gelaran dia ibu orang-orang miskin, suka tolong orang miskin, sehingga digelar sebagai ibu orang-orang miskin lah. Dikahwini oleh Nabi SAW selepas suaminya yang bernama Abdullah bin Jahash wafat pada perang Uhud juga, kan? Perang Uhud. Tapi dia ni meninggal awal lah. Dia meninggal awal, iaitu tahun yang keempat Hijriyah. Dia meninggal awal 4 tahun selepas Nabi SAW berhijrah ke mana? Ke Al-Madinah. Dia pun wafat selepas suami dia tadi, bekas suami dia wafat dalam waktu yang singkat. Kan perang Uhud berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah macam tu kan? Ataupun tahun ketiga Hijrah ataupun keempat lah, 3-4 macam tu lah, 3 Hijrah, sebab tahun yang kedua Hijrah berlaku perang Badar kan, lepas Badar Uhud. Okey, jadi selepas masa yang sedikit Nabi SAW mengahwininya, dia pun wafat radhiyallahu anha, iaitu pada tahun yang keempat Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun yang ke-11 kan? Ingat tu, itu kena ingat lah. Bila Nabi SAW wafat, itu pada tahun yang ke-11 Hijriyah, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Okey, tarikh 12 Rabiul Awal tu bukan tarikh lahir Nabi SAW. Jadi mudah bagi kita untuk mengingat tarikh kewafatan Nabi SAW, iaitu pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin kan? Nabi SAW wafat pada 11 Hijrah. Jadi kemudian yang keenam, isteri Nabi SAW yang keenam, Ummu Salamah, iaitu Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Ini isteri Nabi SAW yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas suaminya wafat, iaitu Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Nama dia Abdullah bin Abdul Asad bin Jarrahah yang mati pada perang Uhud. Mana bukan isteri Ummu Salamah, suami kepada Ummu Salamah, bekas suami lah maksudnya. Dan Abdullah bin Abdul Asad yang meninggal. Dia meninggal akibat luka parah pada perang Uhud. Dan dia mati lah akibat luka parah perang Uhud, dia meninggal. Dan Ummu Salamah ni meninggal pada tahun yang ke-61
Hijriyah. Ini lagi panjang umur dia lah radhiyallahu anha. Maknanya Aisyah tadi tahun 58 kan. Tahun 58 Hijrah. Jadi Ummu Salamah meninggal pada tahun 61. Maknanya 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun kan. 3 tahun lebih kurang selepas wafat ataupun dekat-dekat 3 tahun lah. Wafat apa nama Aisyah radhiyallahu anha, wafatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian tadi kita lihat bahawa isteri Nabi bernama yang tadi apa dia? Zainab binti Khuzaimah. Okey, yang ketujuh ni juga nama Zainab. Isteri Nabi SAW nama Zainab binti Jahash. Jadi 2 orang lah nama Zainab kan. Zainab binti Jahash Al-Asadiyah. Okey, Zainab binti Jahash ni adalah anak perempuan kepada ibu saudara Nabi SAW. Sepupu dia lah. Ya kan? Sepupu Nabi SAW, sebelah ayah dia. Okey. Nabi SAW mengahwini Zainab binti Jahash selepas Zainab diceraikan oleh anak angkat baginda lah. Anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harisah. Okey. Nabi kahwini dia pada tahun yang ke-5 Hijrah. Zainab binti Jahash. Ni. Setelah Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi SAW kan. Nabi Zaid bin Harisah ceraikan isteri dia. Jadi maka Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi SAW mengahwini Zainab binti Jahash. Di antara hikmah dia apa? Hikmah dia supaya orang tidak mengatakan bahawa tidak boleh mengahwini dengan bekas isteri anak angkat. Kan? Maknanya boleh lah. Bagi seseorang untuk mengahwini bekas isteri anak angkat. Kita anak angkat bukan anak dia. Bukan anak susu, anak angkat. Begitu. Baik ya. Nabi mengahwini Zainab binti Jahash pada tahun yang ke-5 Hijriyah. Bila kan Zainab meninggal, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah kan, ni Zainab binti Jahash. Meninggal pada tahun yang ke-20 Hijriyah. Mana 20 tahun mana ya? Sangat awal lah kan. Mana Aisyah tahun 58, dia tahun 20 Hijrah. Lagi 28 tahun baru Aisyah lagi 38 tahun baru Aisyah radhiyallahu anha meninggal. Begitu. Baik, isteri Nabi SAW yang ke-8 pula Juwairiyah bintul Haris Al-Khuzaiyah. Okey. Ini isteri Nabi SAW. Tazawwajah, yang Nabi SAW berkahwin dengannya selepas dia pernah berkahwin dengan Masafi' bin Safwan, dan dikatakan bahawa suami dia dulu bukan suami dia Malik bin Safwan. Maknanya Nabi SAW mengahwininya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ini Juwairiyah ni binti Al-Haris. Dia meninggal pada tahun yang ke-56 Hijrah. Maknanya 2 tahun sebelum Aisyah meninggal dia meninggal. Ini Juwairiyah dari 56 Hijrah meninggal. Radhiyallahu anha. Kemudian ke-9-nya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Kan? Bintu Abi Sufyan. Nabi SAW berkahwin dengan Ramlah ini selepas suami dia, bekas suami dia masuk Islam. Kemudian suami dia masuk Kristian. Kan? Suami dia sebelum tu suami dia masuk Islam dulu. Lepas tu dia murtad, dia masuk Kristian. Iaitu Ubaidillah bin Al-Jahash. Ubaidillah bin Jahash ni maksudnya dia sebelum tu dia setelah dia musyrik dia masuk Islam, dia masuk Kristian. Murtad lah. Dan lepas tu dikahwini oleh Nabi SAW. Maka dia meninggal Ummu Habibah ni meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan lah. Dia meninggal di Madinah zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi
Sufyan iaitu pada tahun yang ke-44 Hijriyah. Sampai 44 Hijrah. Okey. Kemudian yang ke-10-nya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini Safiyah ni daripada Yahudi ya. Wanita daripada bangsa Yahudi radhiyallahu anha. Jadi daripada kabilah Yahudi Bani Nadir, Safiyah ni. Dan daripada keturunan Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Bagaimana Safiyah binti Huyai ni keturunan Nabi Harun. Okay, kan Nabi Harun dia ada saudara dia Nabi Musa kan. Okey, Safiyah termasuk di antara tawanan lah, tawanan yang ditawan daripada kalangan Yahudi Bani Nadir. Kemudian Nabi SAW memerdekakan Safiyah dan Nabi jadikan pemmerdekaan itu sebagai mas kahwin lah. Mas kahwin maknanya Safiyah dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kan? Nabi SAW merdekakan dia, Nabi SAW kahwin dengan dia. Sebelum itu dia pernah berkahwin 2 kali lah. Safiyah pernah berkahwin 2 kali. Radhiyallahu anha. Yang pertamanya suami dia bernama Salam bin Mishkam. Suami dia nama Salam bin Mishkam. Suami yang pertama. Kemudian dah cerai lah, kahwin dengan ataupun meninggal, kahwin dengan Kinanah bin Abil Haqiq. Ini semua Yahudi lah. Salam bin Mishkam pun Yahudi, Kinanah bin Abil Haqiq pun Yahudi jugalah. Okey. Jadi Nabi SAW mengahwini Safiyah selepas penaklukan Khaybar lah. Selepas penaklukan Khaybar pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan Safiyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 50 Hijriyah. 50 Hijrah dia meninggal 8 tahun sebelum Khadijah, sebelum Aisyah radhiyallahu anha meninggal. Begitulah. Okey, yang ke-11-nya isteri Nabi SAW Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Maimunah, ini isteri Nabi ni kita kena tahulah kan. Tahulah gitu. Maimunah binti Al-Haris yang dikahwini oleh Nabi SAW pada tahun yang ke-7 Hijriyah pada Umrah Qadha. Umrah Qadha maksudnya selepas tahun perjanjian Hudaybiyah kan. Perjanjian Hudaybiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ke-6 Hijrah. Di tahun depan tu Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Okey. Maimunah ni siapa? Maimunah ni maknanya mak saudara kepada siapa? Ingat tak? Mak saudara kepada Abdullah bin Abbas, sebelah ibu dia lah. Okey. Abdullah bin Abbas ni mak saudara dia ni Maimunah lah, mak saudara sebelah mak dia. Okey. Nabi kahwin dengan dia pada tahun yang ke-7 Hijrah lah. Selepas dia pernah berkahwin 2 kali juga. Dia pernah berkahwin iaitu Maimunah tadi. Yang pertama suami dia Abdullah ibnu Abdi Yalil. Ibnu Abdi Yalil. Dan suami kedua dulu bernama Abu Raham bin Abdul Uzza. Kan? Kemudian dia ni wafat, siapa Maimunah radhiyallahu anha wafat pada tahun yang ke-51 Hijriyah. 51 Hijriyah radhiyallahu anha. Ini 11. Jadi ini semua ni adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan mereka, maknanya kan, sama ada mereka wafat dulu ataupun Nabi SAW wafat dahulu. Begitu. Baik, 11 isteri Nabi SAW tadi yang Nabi berpisah dengan mereka dengan berpisah dengan kematian lah, bukan dengan perceraian. Berpisah dengan kematian. Itu 2 orang wafat sebelum Nabi SAW wafat. Alhamdulillah. Okey. Iaitu siapa yang wafat? 2 orang yang wafat sebelum Nabi SAW wafat tu. Yang pertama tadi Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. 2 orang ni wafat sebelum Nabi SAW wafat. Radhiyallahu anhuma. Dan 9 lagi Nabi SAW wafat sebelum mereka.
9 orang. Jadi 9 campur 2 berapa? 11. Jadi boleh kahwin 11 hanya Nabi SAW lah. Jadi umat Nabi SAW hanya boleh kahwin sampai 4 sajalah. Itu maknanya dia punya limit dia lah. Kan? Sebanyak-banyak hanya boleh 4 sahaja. Tapi kalau dia kahwin cerai tak kisahlah, tu berapa puluh nak kahwin pun kahwin lah. Kahwin setahun cerai, 20 tahun 20 kali kahwin. Mungkin. Kan mungkin ada, mungkin wallahualam kan. Kahwin berapa kali? 20 kali kahwin. Maksud dia kahwin cerai kan. Begitu. Boleh tak apa tu. Kan? Tak bolehnya himpunkan isteri tadi lebih daripada 4 tu tak boleh lah. Dalam satu masa. Okey. Tapi ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi yang Nabi SAW kahwin, tapi Nabi tak sempat bersama dengan mereka. Nabi tidak bersama dengan mereka. Kan? Maksudnya yang Nabi ceraikan mereka. Nabi ceraikan mereka sebelum Nabi bersama dengan mereka kahwin-kahwin tu cerai. Yang pertama Asma binti An-Nu'man. Mereka ni tak ada fadilah apalah. Mereka ni bukan tidak termasuk di kalangan isteri Nabi SAW di akhirat lah. Gitu. Yang tadi yang sabit sebelah orang tadi. Ataupun 2 orang ni, iaitu Asma binti An-Nu'man Al-Kindiyah, dikahwini oleh Nabi SAW, kemudian Nabi ceraikan dia. Jadi para ulama berselisih pendapat lah tentang sebab Nabi SAW cerai dia. Sebab apa? Okey. Kata Ibn Ishaq bahawa didapati pada Kashhiha ni ada mana yang ada putih pada apa nama, saya tak tahu perkataan ni mana dia. Kashah ni. Sekejap saya Google tengok mana dia. Okey, kata Ibn Ishaq rahimahullah didapati pada wanita itu ada al-kashah. Kashah ni apa? Warna kashah. Pada kashah dia warna putih. Saya nak Google tengok apa mana al-kashah tadi. Makna bahasa Arab ni bahasa yang sangat luas kan. Okey. Oh, bahagian ni lambung dia. Lambung. Panggil lambung tu lambung. Ada macam sopak lah begitu. Kan? Kasah. Okey. Kasyaha. Okey, macam kesan al-janibi min jismi ma bainullah wal hadirah wal khasrah. Okey, okey, saya dah dapat nama al-kasyah di sini. Dia kata al-kasyah di sini maknanya kata Ibn Ishaq lah. Maksudnya ini kata Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq tabi'in rahimahullah. Dia kata sebab apa? Sebab Nabi SAW dapati ada warna macam sopak tu di antara tulang rusuk dia dan pinggang dia. Warna putih. Ini kata Ibn Ishaq. Tapi ulama khilaf lah tentang ni. Maka Nabi SAW pun menceraikannya dan Nabi kahwin selepas selepas Nabi ceraikan Asma binti An-Nu'man ini, Al-Kindiyah ini dengan Asma binti Nu'man tadi setelah diceraikan oleh Nabi SAW, maka dia dikahwini oleh seorang sahabat bernama Muhajir bin Abi Umayyah. Muhajir bin Abi Umayyah. Nabi SAW ceraikan dia sebab Nabi tak bersama dia pun nikah. Kemudian Nabi ceraikan dia. Gitu. Tak sempat bersama dengan Asma ni pun. Maka dikahwini selepas itu oleh Muhajir bin Abi Umayyah. Itu yang pertama. Okay, wanita yang kedua bernama Umaymah binti An-Nu'man bin Syarahil Al-Juniyah. Dan dia yang telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung dengan Allah Taala daripada engkau. Kan? Maka Nabi SAW pun menceraikannya. Wallahu a'lam. Ini ada cerita lah, disebut dalam cerita riwayat tu. Wallahu a'lam, itu kesahihan dia. Bahawa ada di antara isteri Nabi SAW pergi beritahu dekat dia, kalau kamu sebut perkataan ni nanti Nabi suka. Apa dia perkataan? A'udzubillahi minka. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau.
Maka kan dia pun kata dekat Nabi sallallahu pun, dia ingat perkataan tu Nabi suka. Rupanya perkataan tu masa minta berlindung dengan Allah Taala daripada Nabi sallallahu kan, maksud kan menjauhkan, minta jauh diri daripada Nabi sallallahu. Maka dia Nabi dengar tu, Nabi pun ceraikan dia. Wallahu a'lam. Gitu. Baik, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, ni Umaymah binti An-Nu'man ni juga tidak sempat bersama dengan Nabi sallallahu. Kemudian Nabi ceraikan dia selepas Nabi kahwin dengan dia. Kemudian isteri Nabi SAW yang paling afdal di antara para isteri ini adalah Khadijah dan Aisyah lah. Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhumah. Dan setiap bagi mereka berdua ni ada keistimewaan yang tersendiri lah. Kan? Yang ni ada keistimewaan dia tersendiri. Khadijah, yang Aisyah ada keistimewaan dia yang tersendiri. Okay? Yang mana Khadijah radhiyallahu anha, dia ni maksudnya wanita pertama lah. Kan, yang memeluk Islam, yang bersama dengan Nabi SAW, yang tidak ada pada diri Aisyah, kan? Maksud dia ni yang memberi bantuan pertolongan kepada Nabi SAW di awal Islam, kan? Ini ciri-ciri ni, keistimewaan ni tidak ada pada Aisyah, hanya ada pada siapa? Pada Khadijah tadilah, radhiyallahu anha. Tetapi Aisyah pula, kan? Dia ada kelebihan yang tidak ada pada Khadijah. Iaitu apa dia termasuk di kalangan orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmu Islam, yang memberi manfaat kepada umat ini, yakni umat Islam. Yang Allah Ta'ala telah sucikan dia dalam surah At-Taubah tu kan, surah Al-Bara'ah itu, tentang tuduhan orang-orang munafik yang menuduh dia tadi melakukan perkara zina tadi, ataupun perkara keji kan. Fitnah dia pun yang Allah sebut tentang apa nama pelapasan yang Allah berikan kepada Aisyah itu dalam surah An-Nur, kan? Surah An-Nur jugalah, surah An-Nur kan. Jadi maknanya ini pelepasan. Surah An-Nur ya berapa ya? Surah An-Nur. Kita boleh cek tengoklah. Okey. Ya, saya tengok. Tak ada Quran kat sini. Okey, dah hilang. Saya punya dah hilang. Kena install balik. Subhanallahil azim. Hilang. Tidak ada kat sini. Okey, tak apalah. Kita install balik Quran tu. Quran. Okey. Laptop aku ni terganggu sikit, ada gangguan macam mana tak pasti. Baik. Itu dalam surah An-Nur ya. Okey, saya boleh carikan kat mana ayat dah. Tak ingatlah saya kat mana. Tak apalah. Kemudian kita lihat dulu tentang fitnah, kan? Terhadap para ummahat al-mu'minin, para ibu orang-orang beriman, iaitu para isteri Nabi Islam dipanggil sebagai ummahatul mu'minin lah, para ibu orang-orang beriman. Jadi fitnah, tuduhan berzina kepada Aisyah radhiyallahu anha telah dilepaskan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Jadi menuduh Aisyah radhiyallahu anha adalah kekufuran lah. Kan? Sebagaimana puak-puak Syiah kan? Syiah mereka tuduh isteri Nabi sallallahu Aisyah ni sebagai pezina wal a'yadzu billah. Jadi disitulah kekufuran puak-puak Syiah ni. Kan, secara umum lah, secara umum kita panggil hukum kufur secara umum. Ataupun secara khusus, maknanya tidak dikafirkan semua orang-orang Syiah itu. Kan? Kerana orang awam ni tak tahu dan sebagainya, tapi orang alim ni, orang yang berilmu di kalangan puak dia tadi, itu maknanya dikafirkan oleh para ulama Islam lah. Begitu. Jadi secara umumnya menuduh Aisyah sebagai berzina ini adalah kekufuran, jadi kafir. Kenapa? Kan itu adalah pendustaan
bagi Al-Quran. Ya. Ini maksudnya tuduhan terhadap Aisyah penafian bagi Al-Quran. Kemudian ada pun tuduhan kepada para isteri yang lain selain pada Aisyah. Ulama terbahagi kepada dua pendapat lah. Yang paling sahihnya pendapat itu jadi kafir lah. Kan? Kenapa? Kerana itu telah mencela pada Nabi SAW. Kan? Kenapa? Kerana wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji. Itu adalah tuduhan kepada Nabi SAW. Jadi kalau orang kata isteri Nabi yang lain berzina, maka mereka jadi kafir juga. Sinilah jadi kafirnya ataupun kufurnya puak-puak Syiah tadi. Ya. Baik, kita lihat pula di sini. Pada muka surat, buku kita muka surat 162 tu, perenggan yang kedua. Muawiyah pula merupakan bapa saudara kepada orang-orang yang beriman. Kan? Saya ulangi. Muawiyah radhiyallahu anha merupakan bapa saudara kepada orang-orang yang beriman. Beliau merupakan penulis wahyu Allah dan salah seorang khalifah kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka semua. Baik, siapakah dia Muawiyah bin Abi Sufyan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah disebut tentang Muawiyah dalam syarah Lum'atul I'tiqad ni, Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amirul Mukminin, ya. Ketua orang-orang beriman. Nama dia siapa? Kan bapak dia Abu Sufyan. Muawiyah tu nama dia lah. Bapak dia tu Abu Sufyan. Abu Sufyan ni gelarannya. Nama ayah dia Sakhar bin Harb. Sakhar bin Harb. Itu nama ayah dia. Itu Abu Sufyan. Kita kenal dengan nama Abu Sufyan kan? Begitu. Baik, dia dilahirkan sebelum apa nama? Perutusan Nabi SAW sebagai utusan Allah 5 tahun. 5 tahun sebelum Rasulullah jadi Rasul. Ya? Dan dia memeluk Islam pada tahun pembukaan ataupun penaklukan kota Mekah. Ya? Kota Mekah. Dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini masuk Islam selepas perjanjian Al-Hudaybiyah, tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Ya. Jadi ini Muawiyah. Dan di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar lantik dia sebagai governor, wakil kerajaan di Syam. Bila sebut Syam ini, dia termasuk dalam beberapa negeri, iaitu Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Ini 4 negara ni kan. Sebenarnya dia satu je negara ni. Dipecahkan. Sebenarnya asalnya satu kan. Iaitu dia Syria, Jordan, Palestin, Syam. Ini Syam. Lebanon. Ini semua dipanggil sebagai Syam. Jadi maknanya yang jadi governor keempat ni adalah tempatnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan daripada lantikan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman pemerintahan Umar lah. Dan dia berterusan sebagai gubernur di sana kan. Maknanya sampai seterusnya lah sehingga dia jadi khalifah kan. Gitu. Jadi kemudian dilantik sebagai pemerintah selepas majlis tahkim. Majlis tahkim saya mesyuarat di antara sahabat radhiyallahu anhum lah, kan, di antara Abu Musa dengan Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Begitu bahawa mereka setuju untuk melantik lah, maknanya daripada kalangan sahabat tadi seorang khalifah, dan dilantiklah sebagai pemerintah pada tahun 37 Hijrah lah, kan. Sebelum tu yang jadi khalifahnya adalah Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali jadi khalifah ni setahun je lah. Sekejap je. Hasan bin Ali cucu Rasulullah SAW itu kan. Maknanya sekejap je dia khalifah dalam setahun. Kemudian diserahkan jawatan khalifah dia kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Sufyan ni pernah menjadi penulis bagi Nabi SAW lah. Penulis wahyu. Kan? Penulis wahyu Nabi SAW. Dan dia wafat pada tahun yang ke-60
hijrah, maknanya 2 tahun selepas Aisyah wafat kan, 60 hijrah dia meninggal radhiyallahu anhu. Ketika umur dia 78 tahun. Baik. Di sini kenapa Al-Imam Ibn Qudamah disebut nama Muawiyah di sini ya, dalam kitab dia. Dan kita baca ni. Kata Syekh Ibn Utsaimin di sini rahimahullah, disebut nama Muawiyah kenapa? Sebagai dipanggil penolakan terhadap golongan Syiah Rafidah yang mereka itu mencaci Muawiyah, kan? Sedangkan Nabi SAW menyebut tentang Muawiyah ini adalah bapa saudara kepada orang-orang beriman sebelah ibu. Kenapa? Kerana dia adalah saudara lelaki kepada Ummu Habibah, salah seorang daripada ibu orang-orang beriman. Jadi bila Ummu Habibah ibu orang-orang beriman, maka Muawiyah adalah bapa saudara kepada orang-orang beriman. Ini telah disebut oleh Syekhul Islam dalam kitab dia, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kitab dia Minhaj Sunnah lah. Ya. Baik. Kemudian perenggan yang ketiga ya. Perenggan yang ketiga turut termasuk dalam Al-Sunnah adalah mendengar dan taat kepada para imam kaum muslimin. Tengok buku kita muka surat 162 lagi, perenggan 3 tu. Dia kata turut termasuk dalam sunnah adalah dengar dan taat kepada para imam kaum muslimin dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang jahat. Tak kira lah, selama dia jadi orang Islam, jadi ketua, kita kena taat dan patuh lah. Selama mana mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya ahli kelas kita ni harap mana kita faham dan hadam yang ni baik-baik ya. Hadam ini manhaj. Manhaj ni apa dia? Manhaj ni cara kita ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Bukan cara ahli asam Jawa. Bukan aswaja yang tidak sebenar. Aswaja yang sebenar ni dia kan, maksudnya ahli yang sunnah sebenarnya mereka mentaati pemerintah ya. Mentaati pemerintah, maksudnya siapa saja yang memerintah kita selama mana pemerintah kita tu orang Islam. Jahat macam mana pemerintah itu, kaki rasuah macam mana sekalipun, kan, perompak macam mana pun, tapi dia jadi ketua kita, pemimpin kita, kan, selama mana dia tak suruh kita buat dosa, dia tak suruh kita buat maksiat, dia tak suruh kita minum arak, dia tak suruh kita main judi, tak suruh kita berzina, tak suruh kita menipu sebagainya, kan, maka wajib bagi kita mentaati dia pada perkara yang bukan maksiat. Tak boleh kita nak pergi membantah dia, memberontak atas dia, menjatuhkan dia, mencela dia, mengaibkan dia, buka aib dia, kan, buka segala keburukan diri dia tadi, terutamanya tak kisah di media sosial ke di manakah, tak boleh kita menyebut keburukan pemimpin atau pemerintah. Kalau keburukan kawan kita pun kita tak boleh nak sebut kepada orang lain, kan? Bagaimana dengan keburukan pemerintah lagi tak boleh lah. Ini kita kena hadam betul-betul kan. Jadi kalau jadi orang politik mana tak boleh lah. Orang politik dia kena cerita keburukan orang untuk naikkan diri dia kan. Betul tak apa saya cakap ni? Allah Ta'ala alam. Jadi nak jadi orang politik, dia kena jatuhkan orang lain, kena buka segala aib orang lain, dia kena korek, kena kuliti, kena kena korek dalam keburukan orang tadi untuk apa? Untuk naikkan diri dia pula. Ini orang politik. Ini dia panggil sebagai kotoran tadi kan, politikus. Kus ni merosakkan. Okey, gitu. Selama mana mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kerana sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada manusia dan kemaksiatan kepada Allah. Sesiapa yang diangkat menjadi khalifah dan orang ramai bersepakat melantiknya serta meredainya, atau dia mengalahkan mereka dengan pedang sehingga dia naik menjadi khalifah dan dipanggil Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman, maka rakyat wajib mentaatinya, haram menyelisihinya, haram memberontak kepadanya, dan haram membelah tongkat, yakni memecah belahkan kaum muslimin. Okay? Ini dia. Maknanya okey, al-khilafah di sini kata Syekh Muslimin rahimahullah taala, al-khilafah iaitu kepimpinan. Jadi kepimpinan kata Syekh Muslimin di sini dalam syarah kitab ni, kitab bacaan syarah dia al-mansab, dia kata mansab kabir, maksudnya pangkat yang besar dan tanggungjawab yang besar, iaitu menguruskan urusan kaum muslimin,
Yang mana amir ataupun khalifah itu dia adalah orang yang bertanggungjawab, kan? Yang pertama dalam urusan itu, orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam urusan kaum muslimin adalah khalifah ataupun amir al-mukminin. Dan ia merupakan fardu kifayah lah, fardu kifayah. Kena ada bagi orang Islam ini amir dia ataupun ketua dia, kan? Kenapa? Kerana urusan umat manusia tidak akan tertegak, tidak akan lurus, kan, melainkan dengan adanya ketua ataupun amir. Gitu. Baik. Jadi khilafah itu macam mana boleh tertegak, ya? Macam mana boleh berlakunya khilafah itu? Okay, yang pertamanya dia berlaku dengan satu daripada tiga perkara lah, khilafah itu. Yang pertama dengan nas, dalil, kan? Dalil, nas, petunjuk daripada khalifah yang sebelumnya. Khalifah yang sebelumnya memberi isyarat, menunjuki bahawa orang yang akan jadi khalifah selepasnya adalah si fulan. Contohnya Khalifah Umar, pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah dengan isyarat ataupun petunjuk ataupun perintah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menunjukkan, mengisyaratkan bahawa yang akan jadi khalifah selepasnya adalah Umar. Maka Umar pun dibai'ah oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhu dan kaum muslimin lah. Okey, itu yang pertamanya, dengan petunjuk khalifah sebelumnya dia boleh jadi khalifah. Yang keduanya, okey, dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Ya? Siapakah ahlul halli wal aqdi? Maksud mereka yang ada kemampuan, kan? Kemampuan dan keupayaan dalam merungkaikan masalah umat Islam. Mereka yang ada kelebihan, kemampuan, kepakaran, ilmu. Tentunya orang yang berilmu lah, orang yang berilmu, yang kenal Allah Ta'ala tadi, kan, daripada kalangan ulama lah. Mereka yang terlibat dalam merungkaikan kekusutan umat Islam, perpecahan umat Islam. Dan mereka juga yang berkemampuan dan berkeupayaan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Maksud dengan suara mereka umat Islam akan bersatu. Ada power pada perkataan ataupun arahan mereka tadi. Jadi apabila ahlul halli wal aqdi ini, hal ni maksudnya rungkai. Hal ni maknanya rungkai. Aqad, ikat. Jadi rungkai apa? Rungkai masalah. Ikat apa? Ikat maksud menyatukan umat. Menyatu padukan umat. Jadi mereka ni adalah para ulama lah, yang muktabar. Jadi sama ada mereka itu yang dilantik oleh khalifah yang sebelumnya, sebagaimana yang berlaku di zaman Uthman radhiyallahu anhu, kan? Umar masa ketika dia nak wafat tu, dia akan dilantik 6 orang, kan, untuk jadi ahli syura. Lantik 6 orang itu, melantik seorang daripada mereka untuk jadi khalifah, kan? Dan dia letak dia kata, dia beritahu awal dah, dia kata apa? Abdullah bin Umar boleh masuk dalam majlis itu, tapi dia tak boleh jadi khalifah. Umar dia kenal lah anak dia. Umar kata Abdullah bin Umar dia boleh masuk dalam majlis itu, majlis syurah itu, tapi dia tak boleh jadi khalifah. Yang mana dalam majlis itu akhirnya, kan, berlakulah pelantikan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Auf dia kata aku lantik Uthman, disepakati, disetujui oleh semua sahabat, yang Ali semua tadi, kan, sahabat-sahabat tadi, mana Zubair, apa semua, Talha bin Ubaidillah semua tadi, kan, ya, daripada Asyarah al-Mubashirin bil Jannah, mereka melantik, sepakat itu melantik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Itu. Siapa yang melantik mereka? Umar yang melantik mereka ketika Umar tadi kena tikam tu, kan. Umar lantik apa? Baik. Sama ada begitu juga kalau tak ditentukan oleh khalifah yang sebelumnya, macam di zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kan. Ini mengikut satu pendapat lah. Ikut satu pendapat. Pendapat yang tadi yang lebih rajih mana Umar di atas isyarat Abu Bakar, bahawa Umar selepasnya. Satu pendapat kata Abu Bakar tidak mengisyarat, tidak melantik siapa pun. Cuma lantik dia sebagai isyarat saja. Begitu juga zaman pemerintahan Ali, kan, radhiyallahu anhu. Kan Ali tak lantik siapa khalifah selepas dia, kan. Ali tak lantik siapa jadi khalifah lepas dia. Kayak gitu.
Akhirnya umat Islam setuju melantik Al-Hasan bin Ali. Sedangkan Ali tidak melantik anak dia pun. Tapi umat Islam yang melantik Hasan bin Ali sebagai khalifah. Jadi Hasan bin Ali dia melihat perpecahan umat Islam yang begitu dahsyat, peperangan apa semua, maka dia pun pergi jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pun serah jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sebagai pembenaran bagi sabda Nabi SAW. Nabi kata, cucuku ini akan mengislahkan, memperbaiki hubungan di antara dua puak kaum muslimin yang berpecah. Dua puak besar kaum muslimin yang berpecah itu puak Ali dan puak Muawiyah. Jadi di sini Al-Hasan dia memainkan peranan yang penting dalam menyatukan umat Islam di bawah satu khalifah pemerintah iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, yang ketiganya cara untuk jadi khalifah itu maksud dengan cara merampas kuasa kan, rampasan kuasa dan peperangan, memenangi peperangan maka dia akan jadi khalifah. Ini sebagaimana berlaku pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ketika dibunuh Abdullah bin Az-Zubair. Siapa yang membunuh Abdullah bin Az-Zubair? Iaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang menjadi panglima ataupun jenderal perang bagi Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdullah bin Az-Zubair dia punya wilayah tahan dia di Mekah dan jajahan takluk dia lah, kan, Abdullah bin Zubair. Jadi diserang oleh tentera Abdul Malik bin Marwan, mana yang disebut dalam sirah yang kita baca tu kan, Haji Yusuf dengan menjanikkan peluru batu tu runtuh kat bawah sebelah, kan. Jadi dan di situlah dibunuhnya Abdullah bin Az-Zubair dan disalib dekat dengan Kaabah, digantung dia dekat dengan Kaabah ni Abdullah bin Zubair. Maka di situ tamatlah pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair di Mekah. Jadi tinggal satu kerajaan, iaitu kerajaan Bani Umayyah yang diperintah oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala sebut pula tajuk tentang syarah bagi kitab yang kita baca ini, iaitu hukum mentaati khalifah. Hukum mentaati khalifah. Okey. Mentaati khalifah ini dan selainnya daripada para pemimpin kaum muslimin adalah wajiblah pada perkara yang selain maksiat. Ini sebagaimana Allah Ta'ala, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu wa atii'ur rasul bil amri minkum, wahai orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasul SAW dan orang yang memerintah kamu dalam Quran. Kemudian dalam hadis pula Nabi SAW bersabda, Syekh tak sebut di sini, tak sebut berapa ayat, kita cari dulu ayat apa, kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut as-sam'u wa ta'ah 'ala al-muslim, kan, fima ahabba wa kariha. Maksudnya wajib mendengar dan wajib mentaati ke atas setiap orang Islam pada perkara yang dia suka atau perkara yang dia tak suka. Taat siapa? Taat pemerintah lah. Malam yu'mar bimaksiatin, selama mana dia tidak diajak, disuruh untuk melakukan dosa maksiat. Fa idza umira bimaksiatin, apabila disuruh melakukan maksiat, dosa, fala sam'a wala ta'ata, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mematuhi lagi lah, kan. Kalau disuruh kita pergi cuci kuil ke apa, kan, kalau pemerintah suruh kita cuci kuil, kamu semua penduduk dekat daerah ni kena pergi mencuci kuil sekian-sekian. Ini mana perkara maksiat. Ini perkara maksiat. Maka tidak boleh mentaati perkara tersebut. Kan berlaku baru-baru ni kan, ada beberapa pemuda pergi cuci kuil. Ini kerosakan pada akidah. Kenapa kita kata rosak pada akidah? Kerana di situ ada unsur pengiaan dan unsur galakan kepada mereka untuk sembah berhala. Kita pula pergi bagi semangat ke mereka suruh sembah berhala, suruh menyemutukan Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah Allah Ta'ala perintahkan supaya di atas muka bumi ini dihilangkan kesyirikan. Tapi puak-puak ni nak tunjuk kata mereka ni bagus lah kononnya. Nak tunjuk kata nak mencerminkan Islam itu indah. Ini mengarut sungguh budak-budak muda ni kan, jahil sangat. Jahil murakab sungguh lah mereka ni, kan. Jadi mereka ni pula pergi membantu supaya syiar kufur, syiar syirik itu ditinggikan. Ini kesalahan dalam akidah. Rosak, berbahaya, boleh merosakkan akidah tadi. Pengiaan terhadap kekufuran dan kesyirikan. Sebab tu bila kejahilan ni, mana jahil itu dia boleh jadi bawa pada kufur kan, tanpa orang tu sedar lah. Gitu.
Baik, dah muttafaq alaih lah tadi. Sama ada pemerintah itu orang yang baik, ya kan? Apa orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, ya kan? Ataupun dia tu orang yang jahat, yang fasik, penyamun, perompak, pemakan rasuah, rompak duit rakyat dan sebagainya, ya kan? Itu dia dosa dia dengan Tuhan. Kan? Jadi maknanya, jadi ke atas kita tidak boleh memberontak dan menentangnya begitu. Dan dia orang fasik pun, ya kan? Dan apa nama, Nabi SAW pun pernah bersabda, illa man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanza'anna yadana min ta'atin. Kan, melainkan apa daripada barang siapa yang Allah Ta'ala melantik seseorang pemerintah ke atasnya, lalu dia melihat pemerintahnya itu melakukan suatu maksiat terhadap Allah dan dia benci maksiat tersebut yang dilakukan oleh pemerintah tadi, tapi dia tidak boleh, dan dia tidak boleh memberontak, kan, melawan pemerintah tersebut dengan maksiat yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Contohnya tengok pemerintah tu minum arak apa semua, maka dia tidak boleh memberontak menentang pemerintah itu, tak boleh, kan? Ada riwayat Muslim, kan? Dan wajib melakukan haji, berjihad bersama dengan para pemerintah tadi lah, kan? Begitu juga melaksanakan solat jemaah di belakang mereka, sama ada mereka itu orang jahat ataupun orang baik. Kenapa? Kerana menyalahi ataupun melawan mereka itu maknanya mendatangkan perpecahan bagi umat Islam lah, dan menjadi kerosakan, gitu. Kemudian kemana tadi perenggan yang seterusnya, termasuk daripada As-Sunnah juga adalah memboikot ahli bid'ah dan menjauhi mereka, tidak berdebat dan berseteru dengan dalam urusan agama, tidak membaca kitab-kitab ahli bid'ah dan tidak condong kepada ucapan mereka. Semua bid'ah dalam agama adalah sesat. Setiap pencetus nama baru selain Islam dan As-Sunnah dan Sunnah ialah mubtadi', yakni ahli bid'ah seperti Ar-Rafidah. Okey, yang ni perenggan insya-Allah kita huraikan pada masa yang akan datang insya-Allah taala lah. Okey. Pada tajuk syarah Syekh Ibn Utsaimin, hujranu ahli bid'ah, meninggalkan ahli bid'ah. InsyaAllah nanti perenggan ni Ustaz akan baca lagi apa yang diuraikan oleh Syekh Ibn Utsaimin masa akan datang. Jadi kita cukup untuk hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, ma'ziratan ala ta'akhur. Okey, minta maaf di atas kelewatan. Semoga Allah Taala beri kepada kita manfaat ilmu dan amal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.